Hati hitam mengenangkan dosa-dosa yang ku lakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kehadirat ilahi kerana kita dapat berjumpa dalam masyarakat pada pagi ini dalam keadaan sihat. Marilah kita bersama-sama selawat ke atas Nabi. Yang dihormati pengurus kajian iaitu Encik Muhammad Saidah Saad, yang dikasihi penolong pengurus Puan Siti Masalina binti Mak Isa serta rakan-rakan Syazwani dan Siti Hajar. Sebelum saya mulakan mesyuarat saya pada pagi ini, saya akan sampaikan tazkirah yang bertajuk Menjaga Rasa Malu Memandu ke Jalan Syurga. Setiap hari masyarakat kita didedahkan dengan berita kejahatan, rasuah, rompak samun, bunuh, rogol, kekasaran, penindasan, penganiayaan, cerai, curang, berkesedudukan dan berbagai lagi tragedi yang sangat menyesakkan. Jenayah dan kejahatan itu berlaku di semua peringkat dari remaja, dewasa hinggalah ke orang tua. Lebih parah lagi, kemaksiatan itu tidak lagi secara sembunyi, malah secara terang-terangan dengan penuh kebanggaan dan keberanian. Sikap seperti itu menunjukkan rasa malu yang hilang. Dulu orang merasa malu dan sembunyi kalau nak buat dosa kerana bimbang diketahui orang. Namun sekarang bukan saja sudah tidak malu, tetapi merasa bangga pula melakukan dosa. Itulah bahana bila hilang sifat malu. Padahal orang yang kehilangan rasa malu laksana kehilangan air kehidupannya. Malu adalah sifat yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan diri meninggalkan semua perilaku buruk dan mencegahnya dari perbuatan memalukan. Rasulullah SAW menempatkan malu sebagai salah satu cabang iman melalui sabdanya yang terkenal, iman itu ada 60 lebih cabang dan malu adalah salah satu cabangnya. Hadis riwayat Bukhari. Malu adalah sebahagian daripada keimanan kita. Kehilangan rasa malu berarti hilang sebahagian iman kita. Tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mampu menjaga rasa malunya. Menjaga rasa malu sama dengan menjaga keimanan kita supaya tetap sempurna. Mengapa rasa malu kian pudar dalam diri seseorang? Ia disebabkan rasa takut terhadap azab Allah kian menipis. Yang menjadi ukuran baik dan buruk adalah manusia, bukan Allah. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar benar-benar rasa malu kepada Allah SWT untuk menuju ke jalan syurga. Jalan manusia ke syurga akan terhambat saat tidak dapat menjaga rasa malunya. Rasulullah bersabda, malulah kalian pada Allah dengan rasa malu yang sesungguhnya. Jagalah kepala yang ada padanya, jagalah perut dan apa yang dikandungnya. Ingatlah kematian dan ujian, maka barang siapa yang melakukan itu, balasannya adalah syurga ma'wa. Hadis riwayat Al-Tabrani. Hadis itu memerintahkan kita untuk menjaga rasa malu dengan menjaga kepada kepala dan anggota. Malunya mata tergambar ketika dapat melihat sesuatu yang diharamkan agama. Malunya telinga ketika dapat menahan dari bisikan syaitan. Malunya mulut ketika dapat menahan daripada ghibah dan fitnah. Ramai juga orang menghalalkan segala cara yang meninggalkan rasa malunya demi kepentingan perutnya. Sungguh besar hadis ini. Jika ingin mudah ke jalan syurga, kita perlu menjaga rasa malu dengan tidak mengizinkan setiap anggota tubuh kita melakukan dosa dan maksiat.
Seorang Muslim yang memiliki rasa malu pasti dapat menjaga setiap anggota tubuhnya untuk kebaikan dunia akhirat. Mulutnya untuk kebaikan zikir, telinganya untuk mendengar kebaikan, matanya tak luput dari melihat tanda kekuasaan Allah. Perutnya tidak pernah terisi makanan haram dan kakinya selalu setia melangkah ke tempat yang diberkati Allah. Maka malu adalah hiasan diri, takwa adalah kemuliaan, dan sebaik-baik kenderaan adalah sabar. Sedangkan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Hadis riwayat Hakim Al-Tirmizi. Hadis berkenaan mengisyaratkan malu adalah hiasan diri. Kita seharusnya benar-benar menyesal saat khilaf berlaku maksiat. Kita perlu bertaubat jika melakukan kezaliman yang menghinakan. Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya, malu dan keimanan itu sentiasa bergandingan. Apabila salah satunya diangkat, yang satu lagi akan jatuh. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, ia kehilangan imannya. Sesungguhnya orang yang beriman pasti memiliki rasa malu. Hilangnya rasa malu membuat seseorang mudah berjanji dan mudah pula mengingkarinya. Ringan untuk mengumpat, memfitnah dan menghina sesama insan, mudah curang dan sebagainya. Jika memiliki rasa malu membuat seseorang melakukan kebaikan di saat dia berada di tengah orang ramai ataupun ketika bersendirian, ia akan melakukan dosa walaupun tidak seorang pun melihatnya, kerana yakin Allah Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan. Bagaimana menjaga rasa malu pada diri? Kita perlu menanamkan sikap muraqabah dalam diri. Muraqabah bererti menanamkan dapat mengawal diri seolah-olah kita melihat Allah ketika melakukan kebaikan, dan jika tidak mampu begitu, kita seolah-olah merasa Allah mengawasi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Dengan sikap muraqabah itu, kita akan berhati-hati kerana sering merasa diri dalam pengawasan Allah. Selanjutnya, menjaga rasa malu dengan menanamkan kesedaran bahawa sekecil manapun amal yang dilakukan, baik atau buruk, pasti mendapat balasan dari Allah. Pahala kebaikan adalah syurga dan balasan kejahatan ialah neraka. Menjaga rasa malu, pahalanya syurga, dan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu, neraka balasannya. Rasa malu akan terlatih ketika kita bergaul dengan orang yang mampu menjaga rasa malunya. Ingat, persekitaran kita menunjukkan siapa diri kita. Untuk meningkatkan darjat sebagai manusia soleh, mari kita menjaga keimanan dengan cara menjaga rasa malu. Malu dan keimanan itu sentiasa beriringan. Jika rasa malu hilang, kemanapun melayang, keimanan pun melayang. Kesimpulannya, kita patut menjaga rasa malu. Malu pun kena ada tempat juga. Bukan malu untuk semua perkara. Setakat ini saja tazkirah yang dapat saya sampaikan. Saya menjemput Syazwani untuk memberi cadangan atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah masih lagi dapat berkumpul. Di sini saya tak ada apa-apa cadangan atau komen, cuma saya ingin memberitahu, cuma nak bagi tahu lah, selama saya duduk kat sini saya dapat banyak pengalaman daripada dulu kan saya tak tahu langsung pasal nak repair komputer, nak format komputer apa semua kan. Lepas tu bila selama belajar kat sini,
atau didikan Cik Said dengan Puan Mas Aina. Banyaklah yang saya dapat daripada mak komputer, lepas tu daripada pemasangan CPU baik boleh. Lepas tu kena pasti kerosakan barang apa semua kan. Lepas tu macam kalau bahagian yang pengurusan tu macam masalah dengan customer kan, macam mana nak tangani kerana customer apa semua. Lepas tu sana saya rasa buat masalah ni macam pembelajaran tentang baiki komputer apa semua ni kan, rasanya dah makin mahir lah, sebab hari-hari kan duk buat benda yang sama kan. Lepas tu kalau macam tak ingat apa-apa tu boleh lah tanya dekat Puan Mas Aina sikit-sikit kan. Maksudnya yang tu je lah untuk saya cakap minggu ni. Membalik kat Puan. Terima kasih Cik Zaini. Saya menjemput Hajar untuk memberi cadangan atau komen. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala kerana kita semua dapat berkumpul pada pagi dan hari yang mulia ini. Terima kasih kepada pengasih yang dimati pengurus Tayudan iaitu Cik Muhammad Said, dan dikasihi Puan penolong pengurus iaitu Puan Mazaina serta rakan seperjuangan iaitu Zalani. Buat masa ni saya tidak sebarang cadangan ataupun komen yang dapat saya sampaikan, tapi saya mempunyai satu info yang hendak disampaikan untuk kita semua. Agar info ini amat berguna untuk kita menambah ilmu pengetahuan tentang ilmuwan Islam. Tajuk info ini ialah tokoh Al-Farabi serba boleh. Al-Farabi ini seorang falsafah yang serba boleh. Banyak pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Berapa karya dihasilkan membincangkan teori mengenai Tuhan dan sifatnya seperti karya Jamawi, Siasah Al-Madinah, Al-Fadilah dan Siasah Al-Madaniyah. Beliau menyatakan upaya pertama yang perlu dilakukan ialah mengetahui adanya pencipta bagi alam dengan segalanya, isinya melalui terhadap segala yang wujud dan apakah sebab ataupun tidak. Beliau menegaskan Allah yang Maha Esa adalah Maha Sempurna, tiada sebarang kekurangan, malah suci daripada sebab lain seperti sebab material, sebab bentuk dan sebab tujuan. Pencipta Maha Agung adalah pengatur sekalian alam dan tidaklah sembunyi daripada segala sesuatu walaupun sekecil-kecil debu, dan tidak satu pun daripada bahagian alam ini yang luput daripada perhatiannya. Dari sudut politik, Al-Farabi berpendapat akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Setiap percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua elemen berkenaan akan lahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kucak-kacir. Jadi akal dan wahyu perlu dijadikan dasar kepada pembinaan negara yang kuat, stabil serta makmur. Beliau berpendapat negara tempat terbaik bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan, manakala menjadi tempat bagi membolehkan kebahagiaan mudah dicapai. Adanya kerjasama penduduk negara seperti ini adalah negara utama yang mendapat kelebihan. Lawannya adalah negara berubah-ubah, negara orang fasik dan negara kesesatan dengan penduduk yang berkeliruan. Bagi beliau, ilmu adalah segala-galanya.
dan ilmuwan harus diletak pada kedudukan tertinggi dan dalam pemerintahan negara. Menurut beliau, ini secara kebetulan ada persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki tertinggi dalam sistem sosial sebuah negara. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahulukan zamannya. Antaranya, beliau menyatakan keadilan itu sifat semula jadi manusia, manakala pertarungannya ialah berlaku antara manusia adalah jejala sifat semula jadi. Pemikiran, idea dan pandangan beliau mengenai falsafah politik terkandung dalam karya Al-Madinah Al-Fadilah. Sementara padanya beliau mengenai ilmu falsafah era Yunani serta falsafah Plato dilaporkan dalam dua karya, iaitu antaranya Ihya al-Ulum, Katalog Ilmu. Dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya, iaitu Kunci Ilmu yang disiapkan oleh muridnya Muhammad Al-Khwarizmi, manakala Al-Alam diselesaikan Ibnu Nadim pada Asmaul-Sini. Al-Farabi menghasilkan sebuah buku mengandungi pengajaran dan teori Islam yang diberikan judul Al-Musiqah dan Al-Kabir yang dianggap terima kasih Hajar. Saya menjemput Puan Masina untuk memberi cadangan ke pemilu. Terima kasih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Sa'id bin Sa'ad dan dikasihi pelatih-pelatih iaitu Syafani dan Hajar. Bersyukur kepada Allah kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sihat. Marilah kita membanyakkan selawat dan salam ke atas Yang Mulia Nabi Muhammad SAW. Di sini saya nak tanya Cik sikit kan. Kemarin saya dengar kuliah kan. Dia kata kita boleh sembahyang jamak macam maghrib ke isya. Memang boleh Cik? Sembahyang jamak kan. Contohnya macam kita kalut dengan anak-anak kan. Lepas tu ada 5 minit lagi kita nak masuk isya kan. Dia kata boleh sembahyang jamak lah. Oh, orang tak musafir? Tak orang itu? Makanya akan ada al-kuliah kemarin kan. Lepas tu saya nak tanya betul gitu kan. Sebab saya baru dengar tahun kali je kan. Macam-macam. Sebab dia kata dari imam pun saya tak ada nak tulis tu. Dan tajuk dia ikut sunnah. Yang saya faham kalau sakit boleh lah. Sakit tapi kalau sibuk tak tahu lah. Saya pernah dengar lah. Biasaannya yang buat macam ni Syiah. Syiah dia jamak. Dia macam ada satu kitab tu dia buat kelak, dia baca lah kat kitab tu kan. Lepas tu dia kata macam Syekh nak masuk macam ada urusan penting, urusan rasmi kan. Boleh buat tak? Dia kata macam tu lah kan. Lepas tu dia tak hati ikut sunnah dia kata. Saya tak ingat nama ustaz tu. Tapi pertama kali lah kuliah. Dalam TV saya pertama kali dengar selalunya musafir ya yang kita buat jamaah kan. Musafir ataupun sakit lah. Yang lain tu tadi haruskan jamaah.
Yang kita faham Dah kan tu, betul lah. mak saya pun kata nak tanya tak Zahra macam mana kan. Mak tambah kali dengar, tak tahu kan sebelum ni saya kata kat adik kan. Kadang dia tak ada anak ni, tak dia buat jamak atau cuma musafir yang buat jamak kan. Kalau kita tertinggal kan kodok lah. Kan? Kodok. Dia kata kalau kodok pun yang boleh apa kodok ni kita apa ada berapa orang ah? 8 bopok tu dia kata kemarin. Macam kalau kita kodok pun macam kita tak ni kat lah semayang tu dia kata senang tu. Kita besar lah kan. Tertinggal. Lepas tu yang boleh kodok yang kita tu 8 orang dia kata. 8 ke berapa tak ingat saya tu. Dia akhir zaman ni macam tu lah. Dia mengelirukan masyarakat. Kan? Jadi kita sebaik-baiknya kita pegang lah. Apa ni tutup hulu kan. Dan banyak perbahasan ni yang kita biasa kita pernah dengar pun, yang kita faham pun, yang boleh dijamakkan kuasa orang yang musafir dan juga orang sakit. Yang kita faham itu. Jadi yang baru ni kita kena buat rujukan. Jadi kita yang tu yang kita tak faham kan? Yang saya faham pun, yang biasa buat jamak ni Syiah. Golongan Syiah ni dia mulai jamak yang dia tengah sibuk kan, tanpa sibuk sangat jamak. Tapi dia kata tak boleh tiap-tiap hari lah dia kata macam tu. Dia kata tak boleh tiap-tiap hari dia kata. Kalau tiap hari dah jumpa tu. Dia kata macam tu lah. Saya pun dengar pertama lah. Kita kena merujuk pada ni lah, pada Tok Guru kan, Ustaz-Ustaz nak lebih sahih ni. Yang kita pegang tu lah, yang kita ni yang boleh jamak dan kuasa ni, yang ni orang yang musafir ataupun orang sakit tu dia haruskan untuk buat jamak dan kuasa. Selain daripada tu dia tak boleh. Terima kasih Cik sebab bagi penjelasan. Lepas tu siapa yang bagian pengurusan tu kan, lepas buat kerja tolong kemas sikit. Macam bagi template tu jangan letak mata kan, lebih kemas sikit siapa bagian pengurusan tu. Ni perempuan ni bukan lelaki. Lepas tu siapa yang bertugas pada macam pada hari Ahad ke apa kan, sampah yang kat depan tu kalau nampak banyak tolong buang siap lah. Lepas tu nak tanya siapa yang tak puas hati kat markah ujian. Ajat? Hati Mak Atu yang boleh buat tu. Ni akutlah tak puas hati kat mana-mana ke, markah tu yang tak ikut ke, tak ikut ke. Markah tu puas hati lah sebab tinggal apa yang buat tu kan. Cukup lah dengan markah yang dapat tu. Kira ada peningkatan lah daripada sebelum ni. Okay, Salma? Puas hati lah. Sama sebab ada peningkatan. Cakap agak 5 bulan AI ni cukup ke? Semua ilmu yang ada kat sini. InsyaAllah boleh kot. Kalau tak tahu nanti kena tanya kan. Lepas tu untuk semua dari segi agama tu ada perubahan tak? Macam nak baca tazkirah tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kan? Hajat? Ada Perubahan macam mana tu? apa dapat untuk ni lah, dapat nambahkan ilmu pengetahuan lah. Lepas tu Tak perubahan daripada baca tazkirah tiap minggu ni pada diri Hajat sendiri tau. adalah juga kan, mana ni lambat-lambatkan waktu, cepat-cepatkan waktu sikit.
Selalu ralik kan. Dan ni okey lah sikit. Buat Kak Mah pun kena tegak. Sekejap Mayang. Tak tu lah. Sama. Ada perubahan juga lah, macam duduk macam tazkirah tu kan macam ada kesedaran lah kan, dia macam mana nak ada pengajaran dia lah macam tu kan, macam mana macam atas sebelum ni dia dengar macam tazkirah macam boleh tahu lah. Macam mana tu? Dia perubahan kat diri. Perubahan lah macam semayang tu lah macam ni jugalah tu. Macam mana nak nampak? Macam ni macam agak lah kalau macam dulu duduk alik pun ni. Macam awal jugalah. Lepas tu boleh amal yang selawat. Minggu lepas tu selawat apa? Tazkirah tu. Macam sebelum ni tak tahu yang tu betul. Yang ni duduk amal kot lah lepas sayang tu. Contoh ni. Macam mana ada perubahan tak? Perubahan tu lah. Adalah juga sikit daripada dapat tu kan, dapat yang apa, selawat tafrijah tu. Lepas tu daripada tazkirah yang yang baca tiap-tiap minggu kan, ada juga dapat juga keinsafan dan kesedaran yang sebelum ni kan. Kadang-kadang duk leka apa semua. Lepas tu bolehlah sikit-sikit perbaikan diri tu. Lepas tu siapa yang bagi pengurusan tu kan, yang tugas bagi pengurusan ni yang adik sangat lah kalau customer main tu. Ajak lah, kadang adik ajak bagi pengurusan. Lepas tu Cik Rizna ni pelatih baru masuk. Dia 3 bulan je. Nak cari guru. Macam kadang cari, kadang dapat, kadang tak dapat. Kalau bahagian pengurusan yang nak bagi harga tu, yang print tu tak tahu sangat. Hajar? Hajar. Sanggup? Driver. Lepas tu kadang-kadang tu keliru dengan partition. Macam format. Masa format tu. Lepas tu Pemasangan? Tak ada masalah. masanya okey. Kita Confirm. kan confirm lah. Tapi masa tu ada. Dah boleh rosak 2 bisi. Jadi Lepas tu pengurusan tu, masa pengurusan tu dia apa, nak kira harga tu biru sikit kan. harga apa tu? Minyak. Hai, kan harga print dengan photostat kan. Tak tahu nak bagi harga. Kadang-kadang kalau orang kata kalau banyak nak upah, tengok macam tak banyak. Jenis-jenis tu lah. Wani? Nak cari guru. Macam kadang cari, kadang dapat. Kalau bahagian pengurusan yang print tu tak tahu sangat. Hajar? Dengan partition.
Lepas tu berpasangan? kita Confirm. kan confirm lah. Tapi pasal tu ada. Lagi? Lepas tu masa pengurusan tu apa? Nak kira harga tu Harga apa tu? Minyak? Hai, kan? Harga print dengan photostat. Kalau orang kata kalau banyak nak upah. Kenangkan dosa-dosa yang ku lakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kisari kejadian